Baik belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi kita buka kita punya kelas pada pagi ini dengan penulis kitab Al-Fatihah. Barakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, belajar kita dah sentuh bab, kita kira ini bab yang apa? Bab yang berkaitan dengan profesional lah, isu in substance abuse counselling. Kita dah bincang semalam isu dan cabaran terutama di Malaysia. Kita ada, kalau kita buat ulang kaji sikit kalau kita recap balik, okey, kita ada 10 okey, kita ada 10. Okey, kita ada 10 isu yang berkaitan dengan isu dan cabaran terutama di Malaysia lah. Pertama kita tengok isu penawaran dadah isu penawaran dadah. Ini cabaran dia lah. Sebab apa pelajar? Sebab kadang-kadang ada dadah jenis senang di depan. Seperti ada uncit-uncit, ada pun gila dia, kita panggil pusher kan. Kalau macam di tempat-tempat, contohnya tempat-tempat lumba motor, tempat di apa orang kata, yang di malam, tempat yang tertentu target group dia. Macam pusher ni pun tahu mana dia nak jual dia punya produk tu. Jadi target group dia. Jadi dia ada pusher secara runcit. Benda-benda ni susah untuk kita kawal. Jadi isu penawaran dadah dia mudah. Kalau kita tengok pun di negara kita menjadi tempat laluan transit, transit barang apa ni, transit ni lah dadah kan. Jadi itu isu penawaran dadah. Yang kedua, kita juga berkaitan dengan penggunaan pelbagai jenis dadah, polydrug dadah. Sebab kadang-kadang ada juga individu yang mana yang menggunakan ganja, pada masa sama dia gunakan juga amfetamin iaitu syabu, pada sama juga dia gunakan pil kuda. Jadi perkara ni menyebabkan dia perlukan pendekatan yang berbeza. Kenapa dia ambil dadah yang pelbagai ni? Untuk mendapatkan kesan yang lebih high, yang lebih tinggi lah. Itu dia. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, penagih adalah sebahagian daripada penyakit kronik yang mudah relapse. Okey. Kita kena faham, dulu penagih ni dulu kita kategorikan dia sebagai seorang yang bersalah lah. Ada bersalah kalau kita ikut teori moral. Teori, mereka mengatakan bahawa individu yang terlibat dengan dadah ni adalah orang yang bersalah dan dia memilih perkara-perkara yang salah dan dia patut dihukum. Namun dewasa ini kita tengok sejak kebelakangan ni lah, lately ni, dia melihat bahawa penagihan ni ada satu bentuk penyakit yang perlu dirawat dan penyakit ini mudah relapse, kembali balik Jadi isu dia seterusnya yang cabaran kita perlu hadapi lah. Dan seterusnya penagih adalah dalam kalangan kita lihat bahawa trend penagih kanak-kanak dan remaja semakin meningkat. Semakin meningkat. Ini amat membimbangkan lah. Kalau kita tengok kadang-kadang seawal 10 tahun mereka telah mengenal dadah ni. Disebabkan apa? Disebabkan oleh persekitaran dia. Juga cabaran seterusnya adalah untuk membantu pemulihan penagih tega ni. Penagih tega ni sudah utai lah ni, dah lama ni dipanggil penagih tega. Sebenarnya ada juga kemunculan dadah-dadah baru, iaitu dipanggil drug design, new design drug lah, ataupun dia panggil new psychoactive substance. Yang kadang-kadang dia boleh dibuat di kediaman saja, di kitchen lab. So kitchen lab di belakang rumah saja dia diproses dadah tu. Dan seterusnya mengintegrasikan semula penagih ini. Bagaimana penagih ini nak dimasukkan dalam, mengintegrasikan dalam masyarakat. Itu juga satu bentuk cabaran yang kita hadapi ataupun Malaysia hadapilah secara khususnya. Dan kecelaruan psikotik akibat penyalahgunaan dadah sintetik. Dan kini kita bukan sahaja plant based. Plant based ni maksudnya berasaskan tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga yang berasaskan sintetik. Sintetik ni dihasilkan daripada bahan kimia dan pastinya dia punya efek tu lebih tinggi. Terutama dalam merosakkan struktur otak tu. Lagi bahaya. Apa lagi? Dan yang seterusnya kita lihat juga terdapat juga penularan wabak berjangkit seperti HIV, tuberculosis batuk kering dan juga hepatitis lah. Hepatitis banyak, A, B, C, dia serang hati. Dia boleh merebak melalui air kencing, maafkan cikgu, kalau TB ni melalui udara. Kalau hepatitis ni boleh melalui air liur
Dan kalau HIV di darah ataupun cairan di faras ataupun di kemaluan. Dan seterusnya adalah peningkatan jenayah jalanan. Peningkatan jalanan seperti ragut, pecah rumah, rompak. Ini adalah kes-kes ini boleh meningkat kerana mereka nak mendapatkan wang untuk membeli dadah. Okay. Itu adalah sedikit yang cikgu sudah sentuh berkaitan dengan apa ni lah isu. Ini kita tengok pula isu yang kita lihat secara menyeluruh dan secara holistik berkaitan dengan isu profesional lah, isu profesional yang berkaitan dengan substance abuse counselling ni. Okey, pelajar boleh nampak slide yang cikgu kongsi? Boleh bagi respon? Boleh cikgu. Boleh Okey. So hari ni kita akan tengok kepada professional issue substance abuse in counselling Okey. Okey, bergerak atas slide. Bagi respon ni cikgu tak nampak. Agak biar awak. Gerak. Okey. Okey, yang pertama sekali pelajar kita akan tengok dari segi competence. Competence ni apa? Kecekapan. Persoalan dia, adakah kita as a counsellor yang kita belajar 4 tahun ni, kita boleh katakan kita competence dalam mengendalikan sesi kongsi penyalahgunaan bahan. Itu isu dia. Jadi kalau kita tengok di AADK, kalau kita tengok di mana-mana, adakah mereka kompeten untuk menjalankan sesi atau mengendalikan atau membuat perawatan pemulihan yang berdasarkan kes-kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Itu isu dia, competence, iaitu kecekapan. Okey, sebab apa? Dia ada beberapa isu yang pelajar kena tengok balik. Kita kena tengok balik kenapa kadang-kadang bila dia menjalani rawatan dan pemulihan, dia relapse balik. Ya, kita tahu, kita sedar bahawa salah satu cabaran yang kita hadapi untuk yang kita hadapi dalam mengendalikan isu penyalahgunaan bahan adalah relapse. Tapi kita tidak boleh anggap itu sebagai satu escapism ataupun anggap itu satu benda yang kita jadikan satu alasan untuk penagih itu akan sentiasa berulang. Jadi kita kena lihat juga kecekapan kita, kecekapan pegawai-pegawai dalam mengendalikan isu konsep penyalahgunaan bahan ni. Okey, kita akan pergi satu persatu. Pertama kita lihat dari segi comorbidity lah. Comorbidity ni adalah kita lihat bahawa kalau dia terlibat dengan dadah ni, dia cikgu bagi satu penerangan yang ringkas lah. Kalau dia terlibat dengan dadah penyalahgunaan bahan ini, biasanya dia akan terlibat dengan penyakit-penyakit lain. Bukan sahaja penagihan tapi juga terlibat terutamanya penyakit berkaitan dengan kecelaruan mental. Contohnya kalau dia ambil metafetamin lah, metafetamin ni mungkin dia ambil syabu. So bila dia berambil syabu yang berpanjangan, dia bukan sahaja ketagih tau. Dia bukan sahaja mengalami ketagihan. Tetapi dia juga mengalami satu jenis penyakit mental yang dipanggil paranoid. Okay, dia boleh dan paranoid, dia boleh dengar halusinasi dan delusi. Ini adalah simptom-simptom kepada skizofrenia. Okay, maknanya kalau kita nak merawat individu HIV ni, kita kena faham dia ada comorbidity. Comorbidity ni apa maksud dia? Dia akan ada dua penyakit. Bukan sahaja ketagihan tapi adalah mental health. Masalah isu dia adalah adakah kita as a counsellor competent dalam mengendalikan mental illness? Sebab kita ditrain sebagai seorang counsellor yang mana kita hanya membantu individu yang normal yang menghadapi masalah. Bukan masalah yang mengalami masalah, bukan individu yang bermasalah. Contohnya mental illness. Cuma kita mental health okeylah. Okey, kita tak spesifik untuk mental illness. Jadi, adakah itu etika kalau kita mengendalikan klien yang macam ni? Ini isu dia. Dan itu sebab cikgu suka katakan bahawa bila kita sudah masuk dalam gelanggang sebagai kaunselor, kita masuk dalam AGD di dalam penyalahgunaan bahan ni, kita hendak atau tidak, kita tak ada pilihan. Kita mesti jadi versatile. Versatile ni apa? Maksudnya kita akan cuba membuka lebih ruang diri kita untuk menceburi banyak bidang. Contohnya kita belajar juga sikit dari segi klinikal, pengendalian ubat-ubat, macam mana nak ambil darah. Kadang-kadang kita perlu ambil darah kepada klien ataupun kita buat ujian air kencing. Jadi membuatkan kita lebih versatile dan kadang-kadang satu tahap kita perlu bersikap tegas dan kadang-kadang kita perlu pergi operasi. Ini memerlukan kita bersikap lebih versatile. Itu maksud dia. Sebab ini adalah isu dia dari segi comorbidity, iaitu
mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni biasanya mereka terlibat dengan penyakit penagihan satu dan juga mental illness. Dari satu specific population. Specific population ni adalah kita kena faham dalam segi population ni kita lihat bahawa ada tak kita komputer dalam mengendalikan individu yang dewasa ataupun kanak-kanak atau remaja dan atau dari segi orang tua. Mungkin kita as a counselor pada peringkat awal tu kita mungkin bersama dengan kanak-kanak di sekolah-sekolah. Tapi adakah kita komputer bila kita ada specific population? Sebab bila kita nak mengendalikan klien yang umur yang berbeza, mereka juga mempunyai development yang berbeza lah dari segi pemikiran mereka, dari segi kematangan mereka juga berbeza. Okey. Jadi ini adalah kita nak tengok macam contoh dengan kanak-kanak kan. Kanak-kanak dia dilindungi oleh Akta Kanak-kanak. Kita tak boleh samakan kanak-kanak dengan orang remaja. Dan remaja kita tak boleh samakan dengan orang dewasa dan orang dewasa kita tak boleh samakan dengan orang yang berusia emas usia emas ni. Jadi itu juga isu-isu specific population yang perlu kita tengok. Dari segi competence tu, adakah kita competence untuk mengendalikan specific population ni? Seterusnya apa lagi? Adakah kita ada pengalaman dari segi clinical knowledge of polysubstance abuse and dependence? Okay? Maksudnya dia menggunakan pelbagai jenis dadah ini. Jadi itu sangat penting. Macam kalau kita tengok di Malaysia ni kebanyakan kaunselor ni berasaskan dipanggil sebagai educational base. Kan contoh di UM di bawah Fakulti Pendidikan, UPM di bawah Fakulti Pendidikan, UKM di bawah Fakulti Pendidikan, UUM di bawah Fakulti Pendidikan. Kebanyakan di Malaysia ini, dibanyakan kaunselor kita adalah di bawah educational base. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahawa apabila kita mengendalikan kaunseling dalam penyalahgunaan bahan ini ataupun kita terlibat dengan kaunseling penaketagihan ini, dia kebanyakan kena ada juga dipanggil sebagai clinical knowledge, iaitu clinical base. Ini juga dan need to strive for a better understanding of addictive disorder and seek a training in area that are beyond their area of competence. Itu sebab pelajar bila kita dah masuk dalam ADK ni ataupun kalau di mana-mana lah kita terlibat dengan kita berminat untuk memfokuskan di dalam kaunseling penyalahgunaan bahan ni, hendak atau tidak kita kena pergi khusus-khusus tambahan lah untuk menambahkan kita punya kecekapan ilmu kemahiran tadi itulah. So apa dia maksud kecekapan? Dia perlu ada 3 elemen, iaitu perlu ada ilmu, kedua perlu ada kemahiran, yang ketiga perlu ada pertama tadi apa kefahaman lah, kefahaman, ilmu dan kemahiran. Dia mesti ada gabungan tiga-tiga tu. Dia perlu ada ilmu kemahiran, itu dia katakan kecekapan dan dia perlu dilakukan dan dipraktis benda tu. Itu dia katakan kecekapan tu mesti ada 3 elemen tu tersebut. Jadi contohnya kita juga ada banyak teori yang kita belajar. Jadi kita kena ada knowledge of theory, treatment and recovery model. Okay, models, betul? The concept also need to be knowledgeable about the different theory of addiction and treatment. Contohnya kalau kita tengok kebanyakan di negara-negara barat dan negara luar sana dan di Malaysia, kita banyak gunakan Transtheoretical Model of Change, TTM. Kita ada model-model ni. Kita boleh bantu klien lah dengan mengaplikasikan teori Transtheoretical Model of Change ni. Ini sebagai satu contoh lah sebab kita tengok keluarga, kalau kongsi kejaya dia ada teori kejaya dia. Contohnya teori Holland, teori trait and factor, teori apa ni yang kata, banyaklah teori dia. Ada lagi teori super. Begitu juga dengan keluarga. Begitu juga dengan addiction juga dia ada teori dia. Kita perlu mahir. Lepas tu ada juga computer boundary violation issue lah. Macam mana kita the relationship between the client and the counselor is the vital to recovery process lah. Jadi kaunselor juga perlu ada sifat-sifat walaupun dia kadang-kadang dia terlibat dengan penguatkuasaan yang memerlukan ketegasan, namun sifat-sifat kaunselor itu perlu dikekalkan seperti tenang, empati, unconditional positive regard, non-judgmental. Okay. That belief individuals strive toward this self-actualization tend to more strongly impact a client motivation toward change and to influence the client ability to trust the counselor, depend on the therapist, be open with the therapist to accept external help. Jadi
walau kadang-kadang kita terbiasa kan, kita pergi ke penguatkuasaan, kita berhadapan dengan kadang-kadang klien yang agak degil kan. Jadi kita pula bila nak buat sesi kongsi kadang-kadang terbawa-bawa. Itu dia panggil boundary violation issue tu. Kita macam kita terbawa dengan sikap kita. Jadi kita kena faham apa peranan kita, servis, kalau kita kena juga pegang etika sebagai seorang kaunselor, walaupun kadang-kadang kita terlibat dengan penguatkuasaan lah, kadang-kadang tak dapat dielakkan. Dan lagi kita juga kena faham, kita juga berterlibat dengan multiculturalism. Maksudnya counselor need to be aware of culture differences and how they might affect the assessment and treatment of addiction disorder in culturally different client. In fact, one major criticism of a contemporary model of substance abuse treatment is that they are essentially culturally blind, in that they often fail to take into account cultural variables such as belief, value, norm and behavior. Kita kena faham bila kita berhadapan dengan klien ini datang daripada pelbagai budaya. Sebab ada budaya yang melihat, contohnya kalau kita meminum alkohol itu ada satu benda yang biasa. Kan, itu adalah satu, kadang-kadang digunakan dalam acara-acara upacara keagamaan. Tapi berbeza dengan satu culture, contoh dalam Islam kita melihat itu sebagai satu haram kan. Jadi kita kena faham juga nilai, kepercayaan, norma yang berasaskan kepada budaya. Okay? Therefore, addiction counselor needs education in multicultural factor affecting the substance use and dependent in this population. If multicultural component is not emphasized within the addiction counselor training program, otherwise he or she can do great harm to the cultural different client. Dan kalau kita tak faham budaya klien tu, kita boleh membahayakan, kita panggil memberi suatu tindakan yang agak bahaya ataupun tindakan yang tidak sesuai kepada klien tersebut sebab dia berbeza dari segi multicultural. Jadi ini lagi satu kaunselor yang kita tengok banyak yang berlaku di pusat-pusat pemulihan yang kita panggil counselor in recovery. What's the meaning of the counselor recovery? Two types of counselor in the addiction field. Those who have never been addicted and those are currently in recovery. Maksudnya kalau kita lihat di dalam prospek kaunselor di dalam setting penyalahgunaan bahan ini, kita terdapat ada dua jenis kaunselor. Satu, mereka yang memang tidak pernah terlibat dengan addiction, tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Yang kedua adalah kaunselor yang dalam proses in recovery, dalam proses pemulihan. There are few guidelines for counselor in recovery. Okay. Ada beberapa panduan untuk kaunselor yang dah pulih. Dia dah pulih daripada penagihan, and then dia terlibat menjadi kaunselor. Sebab semangat dia nak membantulah. Contoh di Alcoholics Anonymous Guideline 2008 specify that counselor in recovery should have at least 3 of the 5 years of abstinence before working as an addiction counselling. Maknanya kalau di Alcoholics Anonymous Guideline menetapkan bahawa kaunselor itu perlulah 3 hingga 5 tahun sudah dah working addiction counselor, maksudnya dia telah recovery lah. Okay. Graham and Linton 2007 assert that one failing of addiction counselor who are themselves in recovery is that they often lack of training, skill and technique to be effective as addiction counselor and often uphold their in recovery status as the primary credential. Credential maksudnya dia kurang latihan dari segi latihan, kemahiran dan teknik untuk menjadi counselor addiction. Tapi dia menganggap dia sebagai pengalaman dia tu dijadikan sebagai satu kredit untuk dia jadi kaunselor. Itu tidak memadai. Tidak memadai. Pengalaman perlu juga digabung dengan kemahiran, ilmu dan kemahiran. Jadi in term of counselor in recovery, there are two other key issue impact this population. Kebanyakan kaunselor ni yang in recovery ni biasanya mereka ada dua isu lah. Satu, mereka akan mudah counter transfer isu. Mereka akan mudah simpati sebab mereka pernah alami benda tu. Tapi kita kena faham walaupun isu sama, tapi kadang-kadang pengalaman tu unik. Itu kena pegang oleh kaunselor. Contoh kita ada pengalaman sama dengan klien kita, tapi tak setiap cerita itu adalah unik. Dan klien adalah lebih memahami apa isu yang dihadapi sebenarnya. Itu sebab kita jangan selalu judgmental walaupun ada isu sama.
boleh buat self disclosure, tapi kita kena faham bahawa walaupun tema sama, pengalaman itu unik, berbeza. Itu kita kena pegang as a counsellor supaya kita tidak non-judgmental dan kita tidak ada counter transference. Yang kedua memang kita akan terlibat dengan self disclosure. Klien terlalu banyak self disclosure lah. Buat pendedahan diri. Ini kadang-kadang tidak membantu. Sebab kita terlalu fokus pada kaunselor, kepada diri kita, padahal kita nak membantu klien. Okay, ini kita dah bincang. And then kalau counselor who have never been user, maksudnya counselor juga ada yang tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi can be challenging and frustrating, especially if the client behavior continue to be a self-destructive. Okay, dia sangat mencabar kerana kita akan mudah frust. Kita akan mudah kecewa kerana kita lihat tidak ada sebarang perubahan yang berlaku. Tak ada sesuatu apa berlaku kepada klien. Kita akan jadi frust ataupun jadi kecewa. Jadi unconsciously stigmatize the client by making assumption based on media image and stereotype. Dan bagi yang tidak pernah terlibat, kaunselor yang tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan bahan ataupun mereka tidak pernah pun terjebak, mereka kadang-kadang akan secara tidak sedar akan membuat stereotype. Sebab ini adalah gambar image media image. And then possible negative feeling toward the client, the loss of counselor capacity for empathy, as well as possible early client termination. Jadi kapasiti untuk empati juga agak kurang kepada individu tu. Tak adalah kita suruh kaunselor ni nak jadi penagih mesti kena menagih dadah, tak juga. Jadi kita kena faham klien punya cerita dah, kita cuba. Itu sebab saya suka menggunakan perkataan empati ni adalah kita cuba untuk memahami daripada sudut pandangan klien. Kita cuba sedaya upaya kita lah. Janganlah sampai kita pula kita nak jadi additional counsellor, kita kena menagih dadah juga. Itu tidak sepatutnya berlaku. Dan paling penting sekali, self-care. Self-care ni maksudnya kaunselor juga perlu ada self-care. Tak nak kaunselor ni trauma dan stres. Boleh buat burnout, compassion, fatigue, because trauma. Lack of resources and support from administrator, hard to demand from managed care and criminal justice system. Jadi kita kena buat banyak laporan, sistem untuk kita bentangkan kat mahkamah. It is important that addition counsellor take care of themselves so they can take proper care of their client. Self-care can include such activity. Maksudnya kita kena ada aktiviti yang sihat lah untuk diri kita juga. Ada exercise. Macam contoh cikgu cakap, bila kita nak mengamalkan budaya sihat, ingat MRSM. M adalah sentiasa memupuk minda positif. Ini self-care juga. Pertama sekali kita perlu memupuk minda positif. M tu pertama minda positif kita. Kalau minda kita secara tak positif, kita melihat pada sudut negatif saja, kita melihat dunia ni kerja ni sebagai bebanan, dia akan mempengaruhi kita punya sistem tubuh kita. Kita akan cepat bimbang. Bimbang ni kan akan menyebabkan kita punya jantung akan berdegup kencang. Ini tak bagus. Jadi the first step bila kita nak self-care ataupun untuk menjadikan kita lebih sihat, ingat MRSM. Pertama tadi minda positif. Sentiasa melihat daripada sudut positif. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Kita tak boleh tengok kadang-kadang kita lihat benda tu tak bagus. Kan? Contohlah kalau kamu tengok kalau semua orang baik kat dunia ni kan. Habis tu polis nak kerja apa? Kan mahkamah nak kerja apa? Kita nak kerja apa? Semua orang baik. Kaunselor nak kerja apa? Jadi memang Tuhan ciptakan begitu. Ada baik, ada buruk. Jadi kita ni sebagai problem solver. Dan ada orang yang troublemaker. Jadi kita as a counselor, kita bekerjalah ke arah itu. Jadi kalau tak ada orang jahat, macam mana kita nak bekerja? Jadi tak ada kerja. Jadi kita belajar tak ada kerja. Jadi perlu ada orang yang troublemaker. Jadi kita sebagai problem solver. Jadi melihat sesuatu itu perlu ada hikmah dia. Lihat daripada sudut positif. Jadi first step untuk menjadi self-care ni, pertama sekali minda positif. Sentiasa melihat apa hikmah yang berlaku di sebalik kejadian. Okey. Lepas tu MRR, rehat yang cukup. Kadang-kadang ada masa kalau kita perlu rehat yang cukup. Kalau tidur kalau ada masa cuti kita rehat. Kalau ada masa kita rehat lah. Rehatkan diri kalau boleh konsisten untuk tidur. Jangan banyak fikir sangatlah. Kerja tak akan habis. Jadi rehat relax rehat dan relax maksudnya kita cari waktu time untuk kita rehat yang cukup. Senaman secara berkala.
Sebab senaman ni dia boleh mengeluarkan peluh, exercise, senaman yang berkala. Carilah senaman-senaman yang boleh kita lakukan. Buat exercise aerobik ke, tabata ke, macam-macam sekarang ni kita boleh tengok. Okey, itu MRSS kita kena pastikan makanan kita adalah seimbang dan sihat. Dan sedikitlah Jadi ingat self care adalah MRSS ni. Jadi lagi satu research based practice. Jadi kita perlu kadang-kadang perlu sentiasa orang kata apa? Mempertingkatkan kita punya kemahiran ini dengan sentiasa membuat research lah. Research dan macam mana kita boleh bantu. Okey, tapi kita kadang-kadang kurang dari segi resource of training. Tapi sekarang ni mudah belajar. Mudah sangat sebab kita boleh pergi ke website-website itu untuk tambah. Kita pergi kepada pengasih ke untuk kita faham. Kita belajar macam mana kita nak bantu klien kita ni. Okay. Dan kita juga perlu ada sentiasa continue education. Maknanya kita kena tambah ilmu lah. Sentiasa pergi workshop ke conference dan kelas untuk kita tambah kita punya pengetahuan dari segi ketagihan ni. Okay. Jadi dari segi credential, siapa yang bagi certification? Macam kalau kat Malaysia ni, kalau kita tengok yang bagi yang bagi credential ni untuk penagihan ni biasanya ADK kan, USIM University Science Malaysia, lepas tu UMS University Malaysia Sabah. Mereka ini akan ada kursus-kursus singkat lah untuk membantu kaunselor-kaunselor meningkatkan kompetensi mereka. Macam Malaysia kalau kata pelajar-pelajar minat untuk sambung dalam bidang penagihan, pergilah kepada USIM University Science Malaysia dan juga Universiti Malaysia Sabah. Ini fokus kepada penagihan. Okay. Kita ada di Malaysia lah. Pelajar nak sambung dalam bidang kaunseling penyalahgunaan bahan. Okay. Treatment and research ni kita pun sama lah. Kita kadang-kadang bila cerita berkaitan dengan treatment and research ni, kekurangan bajet. Bajet cukup ke tak ada. Kadang-kadang kita tak cukup bajet. Di Malaysia kita tak ada bajet. Jadi kena pandai-pandailah kita menguruskan kewangan ni untuk kita buat juga program-program pembangunan treatment and research ni. Okey. Itu daripada perspektif ni. Baik pelajar, cikgu dah buka kalau ada soalan. Silakan. Silakan kalau ada soalan pelajar. Daripada semalam ke hari ni, saya jelas tak dari segi professional issue. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Suhaili Cikgu boleh tak cikgu terangkan balik competence counselor in recovery? Sebab tak berapa clear. Saya sempat yang ni je. Walaupun klien walaupun counselor tak apa. Klien tak pengalaman itu unit tu je dapat. Maksudnya Suhaili tak faham apa yang dimaksudkan dengan counselor in recovery Kurang faham. Okey, tak apa. Okey, cikgu jelaskan secara dasar lah. Counselor in recovery ni adalah dia ada dua jenis counselor tau yang kalau kita kategorikan. Counselor yang berada dalam kaunselor penyalahgunaan bahan. Satu adalah counselor yang mana macam kita. Macam kita ni kita tak ada pun pengalaman contohnya kita tak ada pengalaman dalam penagihan dan kita bukanlah seorang drug addict. Tapi kita apply kerja sebagai kaunselor penyalahgunaan bahan, contoh di setting Malaysia di ADK. Okey, ini kita panggil kaunselor macam kita biasa. Dia tak ada pengalaman penagihan lah. Yang kedua adalah counselor in recovery. Maksudnya dia dahulu pernah terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Dia pernah ada pengalaman drug addict. Dia drug addict. Lepas tu tiba dalam 2-3 tahun dia dah rasa insaf, dia ada semangat untuk nak menjadi kaunselor. Jadi dia pun jadi kaunselor. Tapi kekurangan dia akan masuk ke pusat-pusat, contohnya di pengasih tau. Dekat pengasih, contohnya mereka yang terlibat dengan radar, mereka dah recovery tau. Mereka dah in recovery dalam proses pemulihan. Mereka jadi facilitator. Dan ada setengah panggil dia kaunselor. Dia jadi facilitator untuk bantu junior-junior macam mana nak menghadapi situasi, macam mana nak mengendalikan situasi dalam dia seorang penagih. Jadi itu yang dipanggil counselor in recovery tu. Jadi itu dia panggil counselor recovery. Maksudnya dia macam contohnya kalau kita tengok di pusat-pusat banyak lah, di pusat pengasih lah, contoh pengasih, dia dah lama duduk dalam tu 2-3 tahun,
dan dia dapat kekal untuk mengekalkan kepuliaan, dan akhirnya dia membantu senior-senior, junior-junior dia ataupun pelatih-pelatih baru yang masuk itu, dia membantu pegawai itu untuk menjalankan pemulihan, dan dia digelar counselor in recovery. Tapi kalau kat Malaysia kita panggil dia facilitator je. Tapi kalau di tingkat antarabangsa mungkin mereka digelar sebagai counselor in recovery. So counselor in recovery ni maksudnya kaunselor yang ada pengalaman drug addict dan mereka telah berjaya menjalani tempoh rawatan pemulihan, dan mereka ada pengalaman tu dan mereka sama-sama membantu pelatih ataupun penagih-penagih yang baru untuk berubah. Itulah maksudnya. So soal ini jelas ke ataupun ada lagi soalan yang kurang jelas? Jelas dah cikgu, terima kasih. Okey. Okey, lagi ada soalan, silakan. Bagus, soalan ni menggambarkan awak alert lah dengan apa perbincangan ni. Baik, silakan. Soalan, silakan. Lagi soalan, belajar? Chat pun tak apa Kalau tak ada, cikgu nak tanya ni. Cikgu nak tanya Masita. Masita Zainal Abidin. Masita ada di talian, Masita? Masita ada di talian? Tak ada, nak tanya lelaki lah. Alif Fidaus. Alif Fidaus ada di talian? Ada cikgu. Okey Alif, katakan kamu berminat nak jadi kaunselor, kamu dah berminat nak jadi kaunselor penyalahgunaan bahan dah kata bila awak belajar ni awak rasa macam minat pula. Kat mana awak rasa di Malaysia nak teruskan pengajian awak untuk nak menjadikan awak pakar bidang dalam penyalahgunaan bahan ni? Terutama kaunselor penyalahgunaan bahan. ADK, USM. Kat mana tu? Cikgu ada sebut tadi Alif. Untuk jadi ni. ADK tempat kita bekerja Alif Fidaus. ADK tempat kita bekerja. Yang ni tempat yang melatih kita jadi kaunselor dalam bidang penyalahgunaan bahan. Dekat penjara. Kat mana Alif? Cikgu ada sebut tadi. Allah. Lepas. Okey Kalau katakan Alif berminat atau kawan-kawan lain berminat untuk jadi kaunselor dalam bidang penyalahgunaan bahan, kita boleh sambung master lah. Kita sambung master di USIM, Universiti Islam Malaysia. Dia ada bidang dia. Dan nanti boleh tengok di website dia, dan juga Universiti Malaysia Sabah. Itu di universiti yang memang dia bekerjasama rapat dengan ADK dalam mengendalikan program-program rawatan dan pemulihan yang berkaitan dengan kaunseling penyalahgunaan bahan. Okey? Itu jelas? Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi pelajar-pelajar? Silakan. Alif Fidaus. Ni Alif Syakirin Sesama je nama. Alif Syakirin ada di talian? Alif Syakirin? Banyak Alif nama ni. Alif Najmi. Alif Najmi ada di talian? Ada. Awak buat apa? Tidur ke? Tak, sesama. Okey. Alif Najmi. Apa yang awak faham berkaitan dengan counselor self-care ni? Najmi, ada di talian? Okay, kalau yang self-care ni, apa yang saya faham, untuk jadi self-care ni, kaunselor tu perlu pupuk minda yang positif. Maknanya betul? Okey, lagi? Macam contoh, untuk pupuk minda yang positif tu, kena ada rehat yang cukup dan kena ada aktiviti yang sihat lah. Sebab pelajar-pelajar bila kita berhadapan dengan konsep penyalahgunaan bahan ni, kita kadang-kadang pressure. Kita manusia, kita kena akui kita manusia, kita bukan malaikat. Kita memang ada hati dan perasaan, kita ada keluarga kita. Kadang-kadang
banyak isu-isu yang membuatkan kita rasa tertekan, dan kadang-kadang kaunselor juga perlu ada self-care kita lah. Contoh self-care ni dari segi dalaman kita dah luaran lah untuk kita jaga kebersihan. Juga kadang-kadang bila kita bersama dengan ADK ni, kadang-kadang kita berhadapan dengan klien yang berisiko dari segi kesihatan. Kita boleh penyebaran HIV kan, jadi kita kena juga jaga benda-benda tu agar kita dapat beri orang kata memberi servis yang terbaik lah. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Okey, ni daripada Fatihah. Doktor boleh terangkan tak balik yang di klinik Indonesia, saya tak berfaham. Okey, clinical knowledge saya cikgu secara umum lah. Okay. Clinical knowledge ni kadang-kadang kita ni jadi konsep di Malaysia kita banyak educational base berasaskan pendidikan. Tapi bila kita berhadapan dengan isu penyalahgunaan bahan, kita kena faham ada isu-isu yang berkaitan clinical knowledge. Contohnya kita kena faham tentang ubat-ubatan. Contohnya ada ubat-ubat yang kita bagi kepada klien untuk mengelakkan mereka relapse dan juga mengurangkan withdrawal symptom. Contoh kita bagi clinical base. Dan kita juga kena ada rawatan, contohnya ujian SILA, kita kena tahu HIV, kita kena tahu mental illness, kita kena faham benda-benda tu. Contohnya kita kena tahu baca DSM-4, apa ubat-ubatan, apa simptom-simptom dia. Itu yang kita kata clinical base. Dan kita kena tahu juga macam mana nak buat urine test, ujian darah, SILA, kan? Lepas kita kena ambil darah, kita tahu juga bacaan-bacaan dia. Itu yang kita kena fahamkan, kena clinical knowledge tu. Itu dimaksudkan dengan clinical knowledge, iaitu kita kena ada ilmu clinical dari segi ubat-ubatan, cara pengendalian klien, dari segi rawatan dia bagaimana, dan kesihatan dia. Kita kena tahu juga sedikit. Itu dimaksudkan dengan clinical knowledge. Okay. Fatihah Nordin, boleh jelas Fatihah? Fatihah ada di talian? Faham doktor? Boleh jelas tak Fatihah? Tak apa, cikgu tanya ni, kalau tak faham boleh tanya. Sebab bertanya tu cikgu boleh jelas. Okey, apa penyampaian cikgu tu jelas. Dan kadang-kadang pertanyaan awak ni kadang-kadang memberi satu apa ni orang kata kefahaman kepada yang lain. Itu sebab cikgu suka buka kepada pertanyaan. Ada masalah tanya je. Okey, ada lagi pelajar, silakan. Ya. Boleh tak terangkan balik yang counter transmits isu dengan self-disclosure tu? Saya kurang jelas. Okey. Okey, counter transfer dengan self-disclosure isu ni banyak terjadi kepada counsel aid recovery tau. Counsel aid recovery. Sebab apa? Dia ada pengalaman yang sama. Okey, counter transfer ni macam contoh kita tengok klien kita, bila dia cerita pengalaman tu macam contohlah kita kan, contohnya kita seorang anak yatim piatu, kaunselor. Tiba-tiba klien ni juga kaunselor, klien juga adalah anak yatim piatu. Kita akan mudah counter transfer kan. Kita mudah simpati dengan dia sebab kita merasakan diri dia tu sama macam kita. Begitulah yang berlaku kepada kaunselor in recovery tadi tu, kaunselor yang terlibat dengan dadah. Jadi dia akan rasa macam kesian, kan? Dia rasa macam sedih lah. Dia macam rasa simpati. Jadi dia akan ada counter transfer kepada klien. So kata rasa simpati tu, iaitu yang kita panggilkan counter transfer tu. Dia mudah kesian. Sebab kaunselor tak boleh simpati, dia kena empati. Simpati tak membantu. Dia kena empati, okay? Okay. Dan yang kedua, apabila kita sama, bila kita ada sama, macam contohnya contoh kita as a counselor kan, kita pernah duduk di asrama dan kita pernah juga homesick. Lepas tu kita bersama klien tu homesick. Jadi kita sentiasa nak self-disclosure, buat pendedahan diri, kita cerita pengalaman kita lebih. Itu maksud dia. Begitulah yang berlaku kepada counselor in recovery. Mereka selalu cerita pengalaman mereka, macam mana mereka berjaya menghadapi cabaran liku dalam melepaskan diri daripada perangkap penagihan. Dan sometimes benda tu tidak berapa bagus. Sebab apa? Sebab kita terlalu fokus kepada kaunselor, kepada diri kaunselor, bukan kepada klien. Dan kita kena faham bahawa isu mungkin sama tapi pengalaman unik. Tu jangan terlebih di self-disclosure tu. Kalau terlalu banyak self-disclosure tu tidak membantulah. Kita tak memahami dia perspektif klien. Okey. Kayak Unisa yang tanya tadi. Ya, saya. Boleh jelas ke? Cikgu. Boleh Okey, kalau kita tengok boundary violation kalau kita lihat balik apa yang dimaksudkan dengan boundary violation?
Sebab tengok baca nota supaya kita tak lari ya. Okey. Dalam boundary violation issue ni adalah isu kita tahu kita dengan kaunselor ni kita ada sempadan tau. Okey. Syazana dengan semualah. Kita tahu dalam kita dengan klien kita ada isu. Dan kadang-kadang klien ni ada klien ni contohnya kita kaunselor perempuan. Dan kaunselor perempuan klien lelaki ni kita kata penagih. So kadang-kadang bila dia buat, kadang-kadang mereka ni sangat manis mula mereka. Contoh dia katakan, saya perlukan seseorang yang boleh bantu saya bagi sokongan. Saya nampak kaunselor boleh memberi bantuan kepada saya. Dan kadang-kadang kaunselor boleh terpikat dan hanya boleh berkahwin. Banyak isu macam tu. Boleh berkahwin. Dan ada juga kadang-kadang kita kena faham bila kita bersama dengan kaunselor klien kita ni, kadang-kadang klien kita boleh buat apa saja untuk dapatkan dadah. Dan kadang-kadang boundary kita ada juga isu violation di boundary dia, kaunselor membekalkan dadah kepada klien. Kaunselor membekalkan dadah kepada klien, dan ada juga kaunselor lelaki, klien dia wanita, dia ada dari segi seksual. Dia nak dapatkan perkhidmatan seksual nak buat hubungan seks dengan klien pun ada. Itu yang dimaksudkan dengan boundary violation yang kita kena jaga. Dan ada juga yang boundary violation issue tu adalah berkaitan dengan yang mana kita macam tidak kita judgemental sebab kita terlibat dengan penguasaan kan, yang memerlukan satu karakter yang berbeza dengan kita kaunselor. Jadi kadang-kadang kita tak respect kepada klien. Kita melihat klien itu sebagai penagih, bukan sebagai klien. Jadi itu kena faham. Jadi kita ada gap, ada kata boundary itu kita kena ada juga sempadan klien dengan kaunselor tu. Jangan kita sampai melanggar sehingga kita boleh membuat hubungan seks dengan klien, dan ada juga yang berkahwin dengan klien atas dasar kasihan dan simpati tu. Okey, Syazana ada di talian? Syazana? Ada doktor. Syazana jelas tak? Tuan jelas saja cikgu. Jelas. Ke masih kurang jelas? Boleh faham. Nur El Ain Syamsuddin ada di talian? Ada doktor, ada cikgu. Okey. Ada tak yang nak jelas ataupun perlukan lagi penjelasan? Jelas. Okey, ada lagi pelajar, silakan. Dalam platform kita ni kita kena banyak bertanya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum cikgu. Saya Amy, saya nak tanya cikgu. Ya je. Andai kata kalau seseorang penagih dadah tu dalam masa yang sama dia ada penyakit kronik. So mungkin dia boleh dia boleh ketagih balik dadah tu, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa ambil ubat-ubatan yang untuk penyakit dia tu lah, macam kencing manis ke jantung ke. Adakah ubat yang dia ambil tu boleh jadi dia ketagih? Dan ada Bertambah ketagih tu macam mana tu? Maksudnya macam ubat tu kan one of dadah kan. Jadi dia salah gunakan ataupun salah ertikan yang ubat tu bukan ubat tu bukan dadah, tapi dia guna untuk jadi ketagih balik. Sebagai trigger Lepas tu ubat yang dia makan untuk kesihatan dia tu memberi kesan ke dengan dia sebab dalam badan dia kan dah masuk dadah. Itu saya nak tahu tu. Okey, biasanya bila dia mengalami penyakit kronik lah, contohnya kencing manis, darah tinggi yang memerlukan rawatan susulan lah. Jadi macam dia panggil medical check up lah. Biasanya doktor akan tanya dulu, dia ada tak sejarah penagihan, dan biasanya doktor akan bagi ubat yang bersesuaian lah dengan dos-dos yang bersesuaian. Jadi itu sebab kita tengok kalau ubat-ubat, kalau macam kita ada pengalaman jaga ibu ayah kita ataupun nenek kita ke yang makan ubat, mereka ada time dia dan mereka ada dos dia. Contohnya ambil 2-3 kali sehari. Dan dos-dos tu semuanya sudah ditetapkan oleh doktor berdasarkan pengalaman individu. Kalau dia ada sejarah penagihan dadah, jadi doktor akan sekat. Itu sebab kalau pelajar pergi dekat
pelajar pergi dekat hospital, biasa dia akan tengoklah kita ada sejarah penagihan ke atau tidak. Yang kedua dia akan tanya awak ada allergic tak apa-apa ubat. So kalau dia tak akan bagilah. Jadi jangan risau kalau kita pergi hospital kerajaan ataupun swasta, ya doktor dia bertauliah, benda-benda itu dia dah memang sedia maklum. Dia sedia maklum dan dia memang tahu berapa dos yang dia perlu diberi dalam dan hari berapa. Jadi kalau kata dia ada sejarah penagihan yang kadang-kadang betul ubat tu boleh jadi trigger. Jadi dia perlu ada lagi satu treatment yang akan dibawa daripada ubat-ubat khas. Ada ubat khas juga. Okey, Amin Syarina, boleh jelas? Jelas cikgu, terima kasih. Sama. Okey, ada lagi soalan, silakan. Okey, Aisyah Zain kurang jelas dengan multiculturalism. Okey, cikgu cuba nak tanya awak awak punya kelas ni dah ambil ke kaunseling pelbagai budaya? Aisyah Zain ada di talian? Aisyah dah ambil ke kongsi pelbagai budaya? Sam ni belajar. Sam ni belajar kan? Okey, apa yang Aisyah faham tentang kongsi pelbagai budaya? Maksudnya pasal budaya yang berbeza lah. Yang kaunselor perlu handle. Maksudnya setiap klien ni dia ada budaya dia, betul Betul Aisyah, yang Aisyah faham? Ya, betul. Maksudnya setiap klien ni dia ada budaya yang berbeza. Dan budaya yang berbeza tu kita perlu treatment yang berbeza. Jadi adakah kita ada kepakaran tu? Begitu juga dengan kaunseling penyalahgunaan bahan. Kaunseling penyalahgunaan bahan ni bukan daripada kalangan orang Melayu je. Memanglah majoriti Melayu, tapi ada juga di kalangan Cina, ada juga di kalangan orang Iban, ada juga di kalangan orang India. Mereka ni mempunyai pelbagai budaya yang berbeza dan mereka melihat perspektif penagihan itu juga berbeza. Jadi adakah kita ada kemahiran pelbagai budaya itu untuk kita merawat ataupun kita kita membantu klien dari segi kepelbagaian budaya itu. Sebab kepelbagaian budaya ni dari satu isu khas. Sebab manusia ni unik. Dan yang membezakan manusia itu unik adalah dari segi nilai yang dibawa oleh budaya tertentu. Okey, Aisyah, jelas ke tu Aisyah? Jelas cikgu, terima kasih. Okey, sama. Maknanya multiculturalism tu adalah satu bidang khusus. Adakah kita kaunselor ada budaya tu? Adakah kita faham perspektif India macam mana? Cina macam mana melihat dadah tu? Okey, India tak lihat itu sebagai satu, macam contoh ambil arak. Itu sebagai satu recreational dia tak haram kan? Macam contoh kita tengok Oktober Fest kan, minum arak ramai-ramai. Mereka tak rasa benda itu satu kesalahan, tapi bagi kita orang Islam itu satu kesalahan. Jadi kita faham, kita tak boleh nak transfer kita punya nilai itu kepada klien kita. Itulah cabaran dia. Itu yang dipanggil multiculturalism. Okey, bagus. Ada lagi soalan? Silakan. Okey, ini Nur Alia. Saya nak tahulah kan, apa beza treatment and research yang manage care and treatment funding dengan measuring outcome and efficacy of treatment. Okey, yang ini saya bagi secara umum. Bila kita buat sesuatu treatment atau buat sesuatu rawatan, kita nak pastikan adakah treatment itu orang kata berkesan atau tidak. Macam mana kita nak tahu? Itu persoalan dia kan yang pertama. Jadi bila kita buat treatment tu, kita nak tahu berkesan atau tidak, kita kena buat research. Kita kena buat kaji selidik. Jadi bila kita nak buat kaji selidik ini, dia memerlukan dana. Dia memerlukan dana. Contoh kamu nak sambung master, kamu nak sambung PhD, kamu nak sambung degree. Dia bukan percuma. Kena bayar. Jadi adakah kita ada funding tu? Kita ada tak peruntukan tu? Itu satu isu. Kalau katakan kita nak sesuatu yang terbaik, kita nakkan treatment yang terbaik, dia perlukan research. Research perlukan kajian yang lanjut untuk memastikan sama ada keberkesanan rawatan kita ini. Dan persoalannya, isu dia, bajet tu ada tak? Kalau bajet tu ada, macam kita, kalau di AADK yang mengeluarkan peruntukan tu daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada tak peruntukan tu? Jadi kalau tak ada peruntukan tapi nakkan sesuatu hasil yang besar, jadi orang kata kalau kita nak sesuatu hasil yang besar, umpan pun kena besar lah. Kalau kita nak tangkap ikan, kalau kita bagi umpan cacing, jangan nak anggap kita nak dapat ikan kerapu yang besar. Kalau umpan cacing saja, kita nak ikan yang besar. Jadi tak memadai. Sebab kita nak sesuatu yang besar, kita kena ada pelaburan yang besar. Jadi itu isu dia.
Isu dia, adakah bajet yang diperuntukkan untuk research and development treatment tu ada. Tu maksud dia. Kita nak hasil dia macam ni tapi peruntukan sedikit. Dan kita nak tahu keberkesanan treatment tu macam mana, perlukan kajian. Kajian ni memerlukan dana. Itu maksud dia. Jadi isu dia apa dia kat sini? Dana tu cukup tak untuk mendapatkan outcome? Istilah dia, nak dapatkan sesuatu yang besar, umpan pun kena besar. Okey, Nur Alia ada di talian? Cikgu. Okay, Nur Alia, setakat ni boleh jelas tak? Ataupun ada lagi yang masih kabur? Rasanya dah jelas kok. Terima kasih cikgu. Okey, ada lagi belajar? Silakan. Okey, kalau tak ada, boleh tak kita rehat sekejap? Kita masuk balik pukul 9, ya? Kita masuk balik pukul 9. Kita akan tengok undang-undang, undang-undang. Kita terus kepada undang-undang. Kita tengok apa yang undang-undang yang kita ada dalam ni. Okey, kita rehat sampai pukul 9 kita masuk balik. Jangan balik, jangan lari belajar. Jumpa balik pukul 9.
Okay, Fajar. So kita sambung lagi kita punya kelas ni dengan tajuk baru iaitu ataupun tajuk yang terakhir iaitu undang-undang undang-undang ataupun akta yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Kita fokus di Malaysia So cikgu kongsi slide. Okay, ini yang boleh nampak ke pelajar slide yang cikgu kongsi ni? Boleh bagi respon sikit? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, kita tengok boleh So ini adalah undang-undang di Malaysia ataupun akta lah yang kita guna di Malaysia. Kalau kita lihat dekat sini ada 5. Ada 5 iaitu Akta Dadah Berbahaya, Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas iaitu 1985, Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998, Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004 dan yang kelima Akta Racun. Dan ada satu lagi akta yang cikgu tertinggal kat sini iaitu Akta Pengangkutan Jalan. Yang ini berkaitan dengan individu yang melakukan kesalahan iaitu memandu dalam pengaruh alkohol. Itu ada satu akta pengangkutan jalan. Nantilah kita akan perbarui nota. Tapi yang sekarang ni yang paling basic ada 5 akta ni. Akta racun. Contohnya akta racun ni daun ketum. Okey, daun ketum dia tak masuk dalam akta dadah berbahaya. Dia masuk dalam akta racun. Ada akta racun. Kita tengok sikit akta ni. So kita tengok apa yang dimasukkan dengan akta dadah berbahaya ni.
iaitu tafsiran pengedaran dadah termasuklah semua seperti mengilang, mengimport, mengekspor, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapat, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Sesuai itu adalah dianggap mengedar mana-mana dadah berbahaya. Jadi pengedaran dadah itu bukan sekadar mengedar, tapi ia berkaitan dengan segala bentuk. Maknanya apa sajalah yang kaitan dengan dadah, ia dikaitkan dengan tafsiran pengedaran dadah. Okey. Dan dianggap satu melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya Semula 50 dunia. Dan sekiranya ia didapati menanam atau mengusahakan pokok ganja walaupun sepuhun, dia boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan. Ya, ni. Jadi Akta Dadah Berbahaya 1955-2 ni iaitu pindaan 2002, Akta A1167 telah diluluskan dan diwaktakan pada 8 Ogos 2002. Maksudnya ada pindaan Dengan berkuasa akta ini mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di pusat senti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan. Sekiranya mereka didapati menagih sekali lagi bagi kali yang keempat, mereka akan dihukum penjara 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan. Maknanya dulu kalau dia terlibat dadah, Akta dadah ni dia boleh dibagi rawatan. Tapi selepas ada pindaan 2002, maka kalau kali kedua dia buat, dia akan kena penjara. Dia tak ada masuk pusat pemulihan. So penjara dengan pusat pemulihan dia berbeza Sebab di pusat pemulihan kita dipulihkan. Tapi di penjara kita ni dianggap bersalah. Faham lah. Dia punya pendekatan pun berbeza. Antara pesalah dengan juga pemulih dianggap sebagai pemulihan. Ini contoh. Jadi pelajar tengok ni satu-satu. Nanti besok kita akan bentang kajian kes hari Rabu Tengok. Tengok dalam surat khabar, kita akan tengok dia kesalahan apa, dia apa kes dia. Dia disabit kesalahan di bawah akta apa, dia apa hukuman yang dikenakan. Dia mesti ada dalam surat khabar tu awak baca Contoh kalau dia disalah, dia ada seksyen 39B. Okey, 39B ni dia punya hukuman mandatory gantung sampai mati. Jika dia memiliki 15 gram atau lebih heroin atau morfin atau monoestesin morfin memiliki 1000 gram atau lebih candu masak atau mentah, memiliki 200 gram atau lebih ganja, 40 gram atau lebih kokain, memiliki 50 gram atau lebih amfetamin. Maksudnya minimum 20 dan lebih. Mana kalau dia ada ni, dia terus masuk dalam seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, di mana hukuman bila disabit kesalahan dia akan digantung sampai mati, mandatory mandatory. Kalau 39A pula 2 memiliki 5 gram lebih heroin atau morfin atau monostil morfin, 250 gram atau lebih candu, memiliki 50 gram atau lebih ganja, memiliki 15 gram atau lebih kokain, memiliki 30 gram atau lebih amfetamin. Jadi tidak kurang 5 tahun penjara atau di penjara seumur hidup dan diwajibkan tidak kurang 10 sebatan gontan. Sebatan ni bukan macam sebatan biasa-biasa sebab dia memang boleh terkoyak kulit ataupun dia dikategorikan sebagai di bawah seksyen 39A kurungan 1, iaitu memiliki 2 hingga 5 gram heroin dan morfin, memiliki 100 hingga 250 gram candu, memiliki 20 hingga 50 gram ganja, memiliki 5 hingga 15 gram kokain, memiliki 250 hingga 750 gram daun koka dan 5 hingga 30 gram amfetamin. Yang ini tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan diwajibkan sebatan antara 3 hingga 9 kali. Ini adalah Akta Dadah Berbahaya, dia punya seksyen kalau dia mempunyai kesalahan tersebut. Kalau 6B, menanam atau mengusahakan pokok ganja, penjara seumur hidup pelajar. Dah diwajibkan penjara seumur hidup. 6B, kalau Akta Dadah Berbahaya seksyen 6 memiliki kurang 5 gram candu mentah atau daun poka atau ganja atau pokok popi atau biji ganja dari popi, penjara tidak lebih 5 tahun atau denda tidak lebih 20,000 atau kedua-duanya sekali. Dan bawah seksyen 9 memiliki kurang 1 gram candu masak, sama seperti di atas hukuman dia. Dan ni seksyen 12 kurungan 3, ni memberikan gram heroin atau morfin. Pejabat awam yang bertugas di penjara, pusat pemulihan lokal polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Ini kebanyakan dia ada 2 gram heroin dan morfin. Apa dia? Penjara 5 tahun atau denda 100,000 tambahan hukuman di atas 5 sebatan. Ini kepada penjara awam. Kalau di bawah seksyen 15, memasukkan dadah heroin dan morfin ke dalam badan. Ini penjara tidak kurang 2 tahun atau denda tidak lebih daripada 5,000. Dan berada di dalam jerami candu. Ni jerami candu
Di bawah Section 15B, penjara tidak lebih 5 tahun dan denda sehingga 5,000 tahun. Nanti pelajar akan tengok kes-kes ni, jadi pelajar akan lebih jelas nampak. Nanti besok hari Rabu ni kita tengok pembentangan daripada setiap kumpulan, dibentangkan kes-kes dia, jadi kita boleh nampak macam mana kes-kes dia. Kita akan bagi 3 lah kes. Kita kalau 3 kali 10 kita ada 30 kes, jadi kita akan nampak. Ini bawah Akta Dadah Berbahaya. Kalau Akta Dadah Berbahaya langkah-langkah pencegahan khas iaitu 1985, yang mana dikategorikan orang yang ditangkap di bawah akta ini adalah seperti berikut. Orang yang telah ditangkap di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1985 dan dibebaskan oleh mahkamah kerana kekurangan bukti untuk disabitkan kesalahan. Dia telah di bawah disabitkan di bawah kesalahan Seksyen 39B tapi dilepaskan disebabkan kerana kekurangan bukti. Okey, tapi dia dikenakan akta lain pula, iaitu Akta Dadah Berbahaya langkah-langkah pencegahan khas iaitu 1985. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disyaki dan dikenal pasti terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah melalui proses mengumpul maklumat, percakapan, risikan dan saksi yang berurusan secara terus dengan seseorang itu, pada dia disyaki. Dia ada urusan niaga. Dia disyaki. Yang ketiga, seorang yang ditangkap di bawah akta ini akan ditahan di melebihi 60 hari di bawah Seksyen 31 Akta Dadah Berbahaya LLPK lah. Maksudnya langkah-langkah pencegahan khas 1985 dan tidak akan dibicarakan di mahkamah. Mana dia ditahan selama 60 hari tanpa dibicarakan kalau dia disyaki. Itu sebab kalau boleh jauh kalau boleh jauh daripada segi dadah ni, sebab kalau kita dah disabitkan, disyak saja sudah dikenakan hukuman di bawah Akta Dadah Berbahaya langkah-langkah pencegahan 1985 dan tidak dibicarakan tapi ditahan tidak lebih 60 hari di bawah Seksyen ini. Dan yang ketiga, Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Pidaan 1998, di mana seseorang boleh ditahan untuk ujian air kencingnya di bawah Seksyen 31 APD Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 sehingga disyaki sebagai penagih dadah. Iaitu setelah disahkan bahawa seseorang itu adalah penagih dadah, Majistret boleh membuat perintah menurut Seksyen 6-1 sama ada penagih tersebut menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan selama 2 tahun dan kemudian menjalani pengawasan selama 2 tahun ataupun diletakkan di bawah pengawasan seorang pegawai untuk tempoh selama 2 tahun hingga 3 tahun. Maksudnya kalau dia di bawah akta ni, kita buat ujian test, urine test. Maksudnya dia adalah dadah. So dia boleh, hakim boleh gunakan bijaksana gunakan akta ini, iaitu dihantar ke pusat pemulihan yang perlu dijalani selama 2 tahun. Selepas 2 tahun tu dia dipantau pengawasan selama 2 tahun. Maksudnya dia kena lapor diri lah. Di bawah pengawasan pegawai dalam tempoh 2 atau hingga 3 tahun. Itu maksud dia kalau dia pergi rawatan pemulihan. Yang ini Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004. Yang mana Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2004 telah diwaktakan pada 30 Disember 2004. Akta ini bertujuan bagi menubuhkan agensi anti dadah kebangsaan dan meletakkan kuasa pada pegawai-pegawai agensi lain melaksanakan fungsi pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan, penyiasatan langkah-langkah pencegahan khas, pelucutan fakta dan ketabian mengenai kesaksian di bawah akta seperti berikutlah. Maknanya yang menjalankan akta ini, menjalankan akta-akta dalam berbahaya ini adalah ada satu lagi akta khas, iaitu agensi anti dadah kebangsaan diberi kuasa. Dia diberi kuasa untuk melaksanakan akta-akta yang telah diwaktakan tadi. Contohnya dari segi apa? Dari segi fungsinya untuk mencegah, melawat dan memulih dan membuat penguasaan dan penyiasatan. So apa-apa saja yang berkaitan dengan dadah ini, pegawai LADK diberi kuasa untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti pencegahan, rawatan, pemulihan, penguasaan, penyiasatan dan langkah-langkah khas. Ini semuanya. Yang kelima sekali ada Akta Racun. Akta Racun 1982. Tujuan akta ini diwujudkan ialah untuk mengawal, mengimport, pemilikan, pengeluaran, penjualan, penggunaan racun dan penjualan semua jenis ubat-ubatan yang disenaraikan. Sesiapa yang didapati bersalah di bawah akta ini akan diambil tindakan di bawah Akta Racun 1952. Maknanya ini berkaitan dengan ubat lah, ubat yang disalahguna. Dia tak diketikkan dadah tapi ada juga bahan-bahan substance abuse, jadi dikategorikan sebagai akta racun. Dan kalau penggunaan alkohol macam mana? Dia di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Nanti pelajar boleh semak balik Akta Pengangkutan Jalan. Mesti bekas masukkan kat sini. Ada tak? Kita cari tengok. Tengok sikit.
apa ni, pelajar boleh semak sama-sama dengan cikgu, dia cari akta pengangkutan jalan Okey, kalau pelajar tengok dia di bawah akta. Cikgu kongsi sikit Pelajar boleh nampak ke? Cikgu kongsi ni. Boleh bagi respon sikit? Belum Boleh nampak cikgu tak? dekat slide baru. Baru slide, okey. Cikgu stop slide ni. Okey, cikgu nak tunjukkan awak akta yang berkaitan dengan penggunaan alkohol Okey, yang ni boleh nampak? Boleh nampak Boleh cikgu. Okey, yang ni hukuman memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah dinaikkan. Denda minimum RM50,000, penjara 5 tahun dan lesen memandu dibatalkan sehingga 10 tahun. Okey, yang ni bila ni kalau kita tengok yang ni tarikh dia pada 2020, baru lagi lah tahun 2020. So kita tengok akta ni apa? Akta 33. Yang ni Akta 333. Ya, Akta 33 yang ni, dan di bawah section 13 Akta Pengangkutan Jalan. Di mana dia menyentuh pindaan di mana kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah atau memandu secara menyeluruh termasuk tersepit dalam memandu gila-gila. Maksudnya ada akta yang menunjukkan kamu cek balik akta 333 ni. Akta 333. Okey, itu dia akta dadah berbahaya. Okey, setakat ni ada soalan? Silakan kalau ada soalan. Ya. Ya, silakan kalau ada soalan. Okey, setakat ni ada pelajar soalan, silakan kalau ada.
Silakan kalau ada soalan boleh cikgu jawab ataupun masih tak clear untuk besok untuk hari Rabu nanti. Okey. So hari Rabu nanti pelajar akan bagi 3 kes. Nanti kita akan ambil bentang lah, mula dengan kumpulan 1 lah. Bentang 3 kes, jadi kita tengok apakah kes yang dilakukan dan apakah akta yang dikenakan, apakah hukuman yang dikenakan. So insyaAllah minggu depan kita dah start boleh start presentation untuk kumpulan, untuk tengok modul modul pencegahan. Okay. So bersedialah untuk pelajar-pelajar bentangkan modul. Kita akan ikut lagi satu minggu depan insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa kita akan buat pembentangan. Okey, pelajar minggu depan kita dah minggu ke berapa ya? Boleh bagi respon? Wan ada di jalan Wan? Ada. Wan, minggu depan kita minggu ke berapa Kita minggu depan minggu ke-13. Okey, minggu ke-13. Maknanya minggu depan kita buat pembentangan lah Wan InsyaAllah. Okey, kita buat pembentangan tentang semua apa ni lah. Kita punya pencegahan. Cikgu nak tengok juga pembentangan awak sebab kalau cikgu baca je ada juga cikgu yang tak berapa jelas. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa tak soalan? Wan ada tak soalan Wan? Tak ada lagi setakat ni. Baik, yang lain? Yang lain macam mana? So, pasal assignment jelas tak? Untuk bukan apa ni, untuk yang hari Rabu ni, jelas tak? Okey, Wan Sofiano. Cikgu, yang untuk pembentangan modul tu kan, boleh ke kita letak terus dalam slide tu ataupun kena present live? Saya tak berapa jelas. Untuk slide yang kita orang dah sediakan tu kan, kita orang boleh ke letak audio dekat slide tu ataupun kita orang kena present secara live? Okey, awak rasa mana lebih sesuai? Dia depend kepada individu. Sebab kita secara ni kan, awak rasa awak nak bentang secara live ataupun nak guna macam yang biasa tu, yang macam video awak rasa. Kumpulan apa macam mana Wan Sofia? Kalau kumpulan saya rasa better untuk audio lah. Nak takut mungkin ada ahli kumpulan yang ada masalah lain ke, takut masa bentang nanti dia akan jadi lag. Jadi saya rasa kumpulan saya akan buat audio lah untuk mengelakkan masalah teknikal. Kita pulang lah kepada individu. Kita bagi masa dalam jangan lebih sampai 10 minit lah. Okey, just nice 8 hingga 10 tu dah just nice lah. Jangan lebih sangat sebab nanti dia akan mengganggu fokus lah. Okey, so terpulang kepada individu. Untuk nak buat live ke nak buat video macam hari tu pun boleh Ada masa lagi seminggu ni. Pelajar bolehlah buat bincang macam mana sebab cikgu rasa pelajar-pelajar lebih mahir kalau berbanding dengan cikgu ni dari segi penggunaan IT ni. Okey, boleh ataupun kita boleh masuk dalam macam hari tu, masuk dalam YouTube sebagai YouTube, lepas tu kita boleh kongsi link ke, lepas tu kita pancarkan pun boleh. Mana-mana lah janji cikgu dapat tahu apa yang sebenarnya awak nak sampaikan. Okey, bagus. Ada soalan? Ada lagi soalan? Silakan. Sila kalau ada. Nak tanya lagi cikgu, berkaitan dengan hari Rabu nanti, kena present tu untuk 3 kes dan akta dengan hukuman kan? Jadi kalau kiranya bentang live jugalah macam tu, maksudnya kalau kita orang letak audio. Yang ni kena bentang live. Yang tu kena bentang live. Okey, macam ni tau. Kita ada 3 kes kan? Kita ada 3 kes. Kita bentang satu je dulu. Sebab apa tahu? Cikgu cakap macam ni. Sebab kadang-kadang kita takut kumpulan lain pun kes yang sama. Nampak tak? Kata Wan Sofia kumpulan berapa? Wan kumpulan berapa Wan Sofia tu? Kata awak kumpulan 1, awak dah bentang kes. Tiba-tiba kumpulan 2 ada kes yang sama. Jadi dia tak ada ambil kes yang pertama, dia ambil kes yang kedua dia. Maksudnya tak nak bertemu. Tapi awak standby 3 lah.
Kalau tiga-tiga sama, awak kena cari yang keempat lah. Kalau banyak tak ada masalah. Sebab kita nak bentang kes yang berbeza. Maknanya setiap kumpulan bentang satu dulu. Kita pergi satu round dulu. Satu round dan pastikan pembentangan awak tu berbeza. Kalau sama maknanya awak tak fokus lah masa pembentangan tu. Kita boleh detect lah kat situ. Jadi setiap satu kumpulan bentang satu dulu kes. Kita pergi dua, tiga. Lepas tu kalau ada masa kita pergi balik, kita bentang kedua kes. Maksud awak ada backup. Boleh nampak tak macam mana perjalanan dia. Tapi yang ini memang nak kena secara live. Sebab cikgu nak buat sesi soal jawab. Okay. Dia senang je ambil konsol khabar ya pelajar. Dia tak susah. Jangan fikir berat-berat. Yang penting ada kes, apa akta yang dikenakan, ada apa hukuman dia. Senang je. Okey, ada lagi soalan? Kalau tidak kita tak nampak tau, tak jelas tentang akta-akta ni. Kalau boleh pelajar, tolonglah cari kes yang berkaitan dengan mabuk ni. Akta pengangkutan jalan ni. Yang mabuk, tolonglah ada setiap kumpulan sediakan satu kes yang macam kes mabuk ni. Maksudnya memandu dalam keadaan pengaruh dadah yang kes kematian, apa akta yang dikenakan tu. Okey, pelajar kalau boleh jangan ambil akta yang sama, cari akta-akta yang berbeza. Okey, setiap orang kan ada 6, carilah akta-akta beza yang awak present biar kes yang menarik sikit lah. Supaya kawan-kawan kita ni rasa, oh ini akta yang dikenakan. Okey? Okey, ada lagi soalan? Silakan pelajar. Ada lagi? Silakan. Kita ada masa lagi ni. Tadi Okey, kalau dah tak ada soalan, kita tundakan kita punya perjumpaan pada hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. So hari ini kalau cikgu tengok kedatangan ada 47 orang, masih ada lagi yang tak hadir. Tak apalah, nanti semua ni akan direkod oleh Wan. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tundakan dulu perjumpaan kita dengan tasbih kifayah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna lisana fil ladzina amanu wa nasallu. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa Rabu ni. Dan ingatkan cikgu lah ingatkan cikgu Rabu ada kelas. Takut cikgu pula yang terlupa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi InsyaAllah.